Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, jadi hari ini kita akan meneruskan subtopik yang seterusnya dan masih lagi di bawah topik 1 di mana pengenalan kepada perakaunan. Okey, jadi hari ini saya ada bawa beberapa anak patung lah dan saya nak tanya apa pendapat korang bila korang nampak anak patung ni. Okey, ada yang kata pakai beg di sekolah, ada yang kata ni budak lelaki. Dan ada yang kata dia pakai baju hijau. Okey, semua jawapan tu tak salah dan semuanya betul sebab dia berkaitan dengan budak ni. Okey, jawapan yang tepat adalah saya tengah pegang seorang sahaja budak lelaki. Okey, anda kata kalau saya tambah lagi beberapa orang, so dia akan jadi beberapa orang lah. Maksudnya ramai kan. Okey, jadi daripada seorang ni, dia boleh jadi makin ramai dan boleh jadi tidak terhad lah. Kan? Okey, jadi apa yang saya nak kaitkan orang ni dengan topik kita hari ni adalah topik kita hari ni berkaitan dengan entiti perniagaan, di mana entiti perniagaan ni merupakan subtopik yang terakhir dalam pengenalan kepada perakaunan. Entiti perniagaan. Okay. Entiti perniagaan ni, apa yang korang faham dengan entiti perniagaan? Okey, entiti perniagaan ni merupakan satu badan organisasi ataupun sebuah pemilikan perniagaan di mana pemilikan perniagaan itu akan mengikut sesebuah undang-undang perniagaan. Jadi, untuk menjalankan aktiviti perniagaan, mereka perlu mengikut undang-undang perniagaan. Okey, di bawah entiti perniagaan, kita lihat guna kepada 4 jenis entiti perniagaan. Entiti perniagaan yang pertama adalah pemilikan tunggal. Okey, entiti perniagaan yang kedua adalah koperasi. Silap, maafkan saya. Entiti perniagaan yang kedua adalah perkongsian. Manakala entiti perniagaan yang ketiga adalah syarikat. Entiti perniagaan yang keempat adalah koperasi. Okey, jadi pertama sekali kita akan lihat kepada ciri-ciri di bawah pemilikan tunggal. Okey, ciri-ciri yang pertama adalah satu orang sahaja pemilik. Okey, untuk pemilikan tunggal, kita hanya ada seorang sahaja pemilik, di mana pemilik itulah yang akan memberi modal, yang akan menyumbangkan urusan pentadbiran pun semua dia lah. Okey, jadi pemilikan tunggal dia memerlukan seorang pemilik sahaja. Ciri yang kedua adalah liability. Liability untuk pemilikan tunggal adalah tidak terhad. Kenapa dikatakan tidak terhad? Okey, liability dikatakan tidak terhad kerana contoh, andai kata pemilikan tunggal berlaku bankrupt. Jadi, mereka perlu melibatkan harta peribadi mereka untuk menyelesaikan masalah bankrupt, selesaikan hutang ke and so on lah. Okay. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah dari segi modal. Modal disumbangkan oleh pemilik itu sendirilah, yang seorang tadi. Jadi anda kata pemilik itu tidak mempunyai wang untuk yang mencukupi, mereka boleh membuat pinjaman daripada keluarga, sahabat-sahabat, kawan-kawan ataupun institusi kewangan, bank lah. Okay. Kemudian kita lihat pula kepada cukai. Okey, cukai yang dikenakan adalah cukai individu. Okey, cukai individu dikenakan ke atas berapa banyak pendapatan yang didapat daripada perniagaan dia. Okey, jadi untuk perniagaan tunggal dia dikenakan cukai individu. Kemudian dari segi pembentukan, dianya adalah senang dibentuk. Dia senang dibentuk sebab dia tak perlukan prosedur yang rumit sebagaimana entiti perniagaan yang lain, sebagaimana syarikat dan juga koperasi. Jadi dia sangat digemari oleh individu maupun di negara kita ataupun negara luar lah. Jadi kebanyakan individu suka dengan pemilikan tunggal ni. Okay, kerana dia senang dibentuk. Kemudian dari segi jangka hayat, ianya tak kekal ataupun senang dibubar. Okay. Kenapa dikatakan tak kekal ataupun senang dibubar? Okay, kerana bila berlakunya kematian terhadap pemilik syarikat, pemilik perniagaan, pemilik tunggal, jadi secara automatiknya
perniagaan pemilikan tunggal itu akan terbubarlah kerana dia hanya mempunyai seorang pemilikan sahaja. Okay, kemudian dia juga berdaftar di bawah SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan tertakluk kepada Akta Perniagaan. Akta Perniagaan 1956 lah. Okey. Jadi kemudiannya kita lihat pula kepada ciri. Okay, kita lihat pula kepada ciri yang seterusnya dari segi pentadbiran. Okay. Pentadbiran untuk perniagaan pemilikan tunggal juga dilakukan oleh diuruskan dan juga ditentukan keputusan oleh pemilik pemilikan tunggal lah. Okay, dia tak perlu bincang lah dengan orang lain ataupun tunggu jawapan orang lain untuk buat keputusan. Jadi dia sendiri dah boleh tentukan keputusan untuk perniagaan pemilikan tunggal. Okey, padangan ni. Kita pergi pula kepada perkongsian. Okey, perkongsian. Utama sekali adalah dari segi pemilikan. Pemilikan 2 hingga 20 orang sahaja pemilik untuk perkongsian. Okey, ciri yang seterusnya, liability adalah tidak terhad. Okey, kerana apabila berlaku sebarang bankrupt terhadap perkongsian, maka setiap ahli perkongsi perlu melibatkan harta peribadi diorang untuk menyelesaikan masalah hutang. Okey. Kemudian dari segi modal disumbangkan oleh ahli perkongsi. Setiap ahli perkongsi akan memberikan modal untuk mereka memulakan perniagaan perkongsian. Cukai yang dikenakan adalah cukai individu juga. Jadi, setiap pelakar kongsi akan dikenakan cukai individu berdasarkan pendapatan perniagaan yang telah diperolehi. Perkongsian juga mudah dan juga senang dibentuk. Perkongsian juga tidak memerlukan prosedur yang sangat rumit untuk dibentuk. Okey, jadi dia senang dibentuk dan dia juga tak kekal dan senang dibubar. Okay. Perkongsian juga berdaftar di bawah SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan tertakluk kepada 2 akta, di mana pertama sekali adalah Akta Perniagaan 1956. Satu lagi adalah Akta Perkongsian. Okay, Akta Perkongsian tahun 1961. Okay. Kemudian dari segi pengurusan untuk perkongsian pula, mereka perlu berbincang, memberi pendapat semua untuk tentukan setiap perjalanan pemilikan perkongsian. Okey, jadi mereka tidak boleh, setiap ahli perkongsi tidak boleh menentukan keputusan sendiri. Mereka perlu bincang bersama-sama untuk menentukan sebarang keputusan terhadap perniagaan mereka lah. Okey. Kemudian saya pergi kepada syarikat. Okey, ciri pertama pertama sekali dalam syarikat kita mempunyai 2 bahagian. Pertama sekali adalah sendirian berhad. Kemudian yang kedua adalah berhad. Ataupun berhad ni dia boleh juga disebut sebagai awam berhad. Okey. Jadi pemilikan untuk berhad dan sendirian berhad adalah berlainan. Untuk sendirian berhad 1 hingga 50 orang sahaja. Manakala untuk berhad minimum 2 hingga tak terhad. Okey. Jadi ini adalah dari segi ciri yang pertama, bilangan pemilikan. Okey, biasanya sendirian berhad ni pemilikannya adalah berkaitan dengan ahli keluarga sendirilah biasanya. Untuk berhad pula dia lebih terbuka kepada orang awam. Okey. Kemudian dari segi liability adalah terhad, dan dari segi modal adalah daripada pelabur melalui terbitan saham ataupun liability dari bond, ataupun mereka juga boleh pinjam dengan bank lah. Okey. Jadi
untuk syarikat, mereka dikatakan liability terhad kerana apabila berlaku sebarang bankrupt dalam syarikat, mereka tidak akan melibatkan harta peribadi. Okey, dan dia terhad kepada jumlah saham ataupun jumlah yang diberikan dalam modal lah, macam tu. Okey, jadi modal dah daripada pelabur, di mana melalui terbitan saham, daripada dari bond ataupun daripada pinjaman daripada bank lah. Okey. Kemudiannya dari segi isi khadam yang ni, okay. Kemudian untuk syarikat, mereka dikenakan cukai syarikat. Okey, cukai syarikat adalah dikenakan ke atas keuntungan syarikat. Okey, jadi cukai akan dikenakan terus ke atas keuntungan syarikat lah, berapa yang diperolehi. Kemudian syarikat sukar dibentuk. Okey, rumit. Syarikat sangat sukar dibentuk dan juga rumit. Oleh tu tak ramailah yang boleh buka syarikat secara serta-merta kan, sebab dia memang sukar dibentuk dan tak ramai individu yang suka. Okay? Kemudian dari segi jangka hayat, untuk syarikat dia lebih kekal ataupun sukar diubah lah. Okay, syarikat dia lebih kekal dan sukar diubah kerana walaupun berlaku kematian atas salah seorang pemilik, mereka boleh lagi menjalankan aktiviti perniagaan seperti biasa. Dia juga berdaftar di bawah SSM, Syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan juga dia tertakluk kepada Akta Syarikat. Maksudnya perjalanan syarikat tu tertakluk kepada Akta Syarikat. Sekejap, saya lupa tahun. Okay, dia takluk kepada Akta Syarikat 1965, pindaan 2016. Okay. Jadi untuk dari segi pengurusan syarikat pula, syarikat diuruskan oleh mereka yang dibayar gaji untuk menguruskan syarikat, tetapi setiap keputusan adalah dibuat oleh ahli lembaga pengarah syarikat sahaja. Jadi untuk pengurus, dia hanya boleh menguruskan sahaja syarikat, tapi dia tidak boleh membuat keputusan tanpa kebenaran ataupun keputusan ahli lembaga pengarah syarikat. Okey. Jadi setakat tu faham ya? Okey. Jadi kita akan masuk kepada entiti perniagaan yang terakhir, di mana mempunyai motif berlainan berbanding entiti perniagaan yang tadi lah. Okay, jadi kita akan masuk kepada koperasi. Okay. Koperasi, pertama sekali, dia mempunyai minimum 50 sehingga tak terhad. Okay, bilangan pemilik untuk koperasi minimum 50 sehingga tidak terhad. Dia memang paling ramai lah dalam banyak-banyak entiti perniagaan. Okay. Kemudian dari segi liability, dia liability untuk koperasi adalah terhad. Okey, di mana koperasi ini mendapatkan modal melalui yuran ahli. Okey, yuran ahli berkongsi ataupun dari bank. Okey. Jadi liability dikatakan terhad kerana bila berlaku sebarang masalah dalam koperasi, mereka tidak akan melibatkan harta peribadi ahli berkongsi, tetapi mereka hanya mengehadkan jumlah terhadap yuran ahli perkongsi saja. Jadi ahli perkongsi tidak melibatkan harta peribadi mereka lah untuk menyelesaikan masalah dalam koperasi. Kemudian ciri yang seterusnya adalah cukai. Cukai yang dikenakan adalah cukai koperasi. Cukai koperasi ini dikenakan ke atas berapa pendapatan daripada koperasi lah, daripada perniagaan koperasi. Kemudian dari segi dari segi pembentukan pula, pembentukan adalah rumit ataupun sukar untuk dibentuk lah.
pembentukan untuk koperasi juga mempunyai prosedur yang rumit dan dia memang sukar untuk dibentuk. Okey, dia rumit lah. Kemudian dari segi jangka hayat, koperasi ni lebih kekal dan juga sukar untuk dibubar. Okey, koperasi lebih kekal dan juga sukar untuk dibubar walaupun berlaku kematian ataupun anything kepada pemilikan, salah seorang pemilikan, tetapi dia masih kekal, okey, dan tidak memberi kesanlah kepada perniagaan koperasi. Dia berbeza dengan perkongsian. Kalau perkongsian, andai kata ada 2 orang perkongsi, salah seorang meninggal, perkongsian tadi akan terbubar. Tapi untuk koperasi dan syarikat, mereka tidak akan terbubar lah. Okay. Kemudian ciri yang seterusnya adalah dari segi pentadbiran. Pentadbiran diuruskan oleh ahli aktif dan keputusan ditentukan oleh ahli lembaga koperasi. Okay. Jadi dari segi pentadbiran, ahli aktif akan menguruskan segala urusan dalam koperasi. Tetapi untuk menentukan sebarang keputusan hanya ahli lembaga pengarah koperasi sahaja yang boleh menentukan keputusan. Okey. Dalam pembentukan koperasi juga, mereka ini juga koperasi ini berdaftar di bawah SKM. Okey. Apa yang korang faham dengan SKM? Okey, SKM ni merupakan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi hanya koperasi sahaja yang berdaftar di bawah SKM. Dan koperasi tertakluk kepada Akta Koperasi tahun 1993, Pindaan 2007. Okay. Jadi, inilah ciri-ciri koperasi yang merupakan entiti perniagaan yang terakhir. Jadi, selesai sudah keempat-empat entiti perniagaan. Okay. Jadi, kita akan pergi pula kepada akan cuba jawab beberapa soalan subjektif dan juga soalan objektif. Kita pergi kepada soalan objektif. Okay, yang pertama, maklumat di bawah menerangkan ciri-ciri bagi sejenis perniagaan. Okey, ciri-ciri yang pertama, liability tidak terhad. Yang kedua, ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, itu dah ada keluar. Okey, jadi jenis perniagaan manakah yang menepati ciri-ciri di atas? Okey. Pertama, A, butik kecantikan puteri. Itu jenis apa? Okay, pemilik kad tunggal. Kedua, B, Tekron Teknologi Berhad, syarikat berhad. C, syarikat Mila Sendirian Berhad, syarikat sendirian berhad. D, firma guaman Amir dan Amira, perkongsian. Okey, jadi jawapan dia adalah A. Kenapa A? Sebab A merupakan pemilik kad tunggal dan dia yang ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Untuk firma guaman Amir, dia perlu ada satu lagi akta, iaitu Akta Perkongsian. Okey. Jadi, soalan objektif yang kedua adalah bentuk organisasi perniagaan manakah yang mempunyai liability yang terhad? A, kedai kain liu. B, pasar segar layang. C, klinik Rush dan Nuara. D, syarikat kemasik sendirian berhad. Okey. Jadi, jawapan dia adalah kedai. Okey, jawapan dia adalah syarikat kemasik sendirian berhad, kerana kata kunci dalam soalan tadi adalah liability yang terhad. Jadi yang terhad adalah syarikat kemasik sendirian berhad. Dia syarikat sendirian berhad dan dia merupakan liability terhad. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan subjektif. Okey. Nyatakan sumber modal bagi entiti perniagaan yang berikut. Okey. Entiti perniagaan. Yang pertama, perkongsian. Siapa yang memberikan sumber modal untuk perkongsian? Ya, betul. Ahli berkongsi. Okey, untuk syarikat berhad? Ya, daripada terbitan share kepada
orang awam. Okey. Jadi soalan subjektif yang terakhir, nyatakan jenis entiti perniagaan berdasarkan ciri-ciri yang diberi. Okey, ciri yang pertama, minimum ahli 2 sehingga 20 orang. Jawapan dia adalah entiti perniagaan perkongsian. Ya, betul. Okey, yang kedua adalah ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016. Akta Syarikat, kata kunci dia adalah Akta Syarikat. Jadi jenis entiti perniagaan adalah syarikat. Okey. Yang ketiga adalah modal disumbang oleh seorang pemilik. Kata kunci dia adalah seorang pemilik. Jadi jenis entiti perniagaan adalah pemilikan tunggal. Okey. Jadi saya lengkap sudah entiti perniagaan kita hari ini. Okey, jadi saya recap balik daripada awal tadi. Kita dah tahu apa itu entiti perniagaan. Entiti perniagaan adalah sebuah jenis pemilikan perniagaan yang mengikut undang-undang sebuah perniagaan. Kemudian kita masuk kepada 4 jenis entiti perniagaan: pemilikan tunggal, perkongsian, syarikat dan juga koperasi. Kemudian dalam sesebuah entiti perniagaan, kita sudah lihat juga terhadap ciri-cirinya, iaitu dari segi ciri bilangan pemilik, dari segi ciri liability, ciri jangka hayat, pengurusan, pembentukan modal, dan juga dari segi akta dia semua tu kan. Okey, jadi aspek-aspek tersebut yang saya sebutkan tadi adalah aspek perbezaan lah. Okey, ciri-ciri dia, dari segi pemilik dia semua itu adalah perbezaan untuk setiap entiti perniagaan. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Okey. Kita akan sambung topik seterusnya pada hari yang berikut. Sekian, terima kasih.